Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah, dihormati pengurusi setiausaha masjid, ahli jawatankuasa masjid, dihormati imam-imam, ketua-ketua masyarakat di sini, ustaz-ustaz, orang alim, ustaz-ustazah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua sihat? Jadi alhamdulillah, syukur kerana kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala yang bawa kita semua datang ke sini. Jadi yang bawa kita datang sini ialah Allah. Dia yang dudukkan kita pagi-pagi hari ini untuk mendengar nama Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita sebut nama Allah. Sebut nama Allah walaupun sekali dalam hidup ini, satu nikmat Allah yang sangat besar. Sebab ramai orang yang lalui hidup ni, dia diberi makan, dia diberi minum, dia diberi pakaian, diberi tempat tinggal, diberi isteri, diberi suami, diberi mak ayah, diberi anak-anak, diberi kenderaan, diberi kehidupan, bernafas 24 jam, diberi pelbagai nikmat daripada dulu sampai hari ini, tapi dia tak kenal siapa yang beri semua ni. Sebab tu dalam dunia ni tidak ada nikmat yang lebih besar daripada mengenal Allah sebagai Tuhan. Dan tidak ada musibah dalam dunia yang lebih dahsyat daripada melalui hidup ni tanpa kenal Tuhan. Sebab tu bagaimanapun keadaan hidup kita, semua orang diuji berbeza-beza dan berbeza-beza jenis ujian. Tapi hakikatnya kita orang yang paling bahagia dan paling bertuah dalam dunia ni sebab Allah sayang kita. Pagi-pagi dia bawa kita datang sini dengan nama dia. Kalau Allah tak selamatkan kita pagi ni, kita pun tak tahu kat mana kita berada. Pagi semalam tak tahu kat mana kita, pagi esok belum tahu lagi kat mana kita. Ada orang yang Allah pilih daripada mereka lahir sampai hari ni, mereka tak berhenti-henti Allah selamatkan, Allah letak di dalam suasana untuk memuji dia, mendengar nama dia. Inilah orang yang paling bertuah dalam dunia. Mungkin ada haji-haji kat sini yang paling tua umur berapa? Bukan paling tua, paling lama. Paling warak sekali umur berapa? Yang kurang warak mungkin umur 18 tahun. Yang paling warak umur berapa paling tua sekali? Semua nampak muda lagi kan? Semua pandang cari siapa lah. Ustaz pandang lama sikit macam tua je ni. Jadi yang paling lama katalah umur 80 tahun, 90 tahun. Umur ayah saya 80 tahun. Jadi kalau 80 tahun haji-haji masih duduk dalam majlis ilmu macam ni, betapa beruntung dan bertuahnya haji. 80 tahun Allah sayang haji. 80 tahun Allah pilih datang masjid ni lagi, datang surau ni lagi. 80 tahun dapat sebut nama dia. Ini kalau Allah tak pilih kita, kita pun tak ada kat sini. Sebab tu tuan-puan sekalian, bersyukurlah Allah yang bawa kita datang sini. Allah ni sangat baik. 24 jam jangan pernah rasa penat, letih memuji dia. Memuji nama Allah je, orang yang paling teruk hidup dia. Dah tak ada harapan dah. Tanya pendapat mana orang pandai-pandai pun tak boleh selesaikan masalah dia. Dia dah buat macam-macam dah. Ustaz, saya dah habis jalan dah. Saya dah tak tahu nak buat apa dah. Saya buntu. Kalau lagi teruk, Ustaz, saya macam nak mati dah. Habislah hidup saya. Orang macam ni pun saya kata, mai abang, kita duduk kat masjid. Semayan Jumaat. Contohlah 2-3 hari duduk masjid semayan Jumaat. Habis hari kedua malam je, dia dah nangis-nangis dah. Dia kata, Ustaz, sekarang hati saya dah tenang. Semalam macam datang nak mati, nak bunuh diri, nak tujuh bangunan. Saya rasa habislah hidup saya. 2 hari dia duduk masjid, belum pergi mana-mana, duduk masjid 2 hari. Hati dia tenang, dia rasa masalah dia dah selesai. Saya kata, abang bawa 2 hari abang duduk masjid. Masalah yang abang buat 35 tahun, masalah tu kita yang buat. 35 tahun kita buat masalah, buat dosa. 3 hari duduk masjid, hidup kita mula rasa tenang. Bayangkan kalau dah 35 tahun abang datang masjid ulang-alik, agak-agak macam mana hidup kita sekarang? Kalau 35 tahun kita berterima kasih pada dia, bagaimana hidup kita sekarang? Ni bukan cerita-cerita saya pun, mungkin orang yang tengah ada masalah dengar ni pun betul ke tidak. Tapi dengan ada seorang kawan saya daripada muda, dia macam-macam. Dia kata dalam hidup ni, agama ni last sekali. Agama ni last sekali. Bila dah berjaya, dah ada keluarga, dah jadi semua dah ada, baru amalkan agama. Daripada muda dia cakap macam tu dengan saya. Cakap macam mana pun dia dah simpan kat kepala dia, agama ni last sekali. Sebab keluarga dia susah. Dia kata agama ni last sekali.
Dia pun usaha macam-macam sampai dia pergi kerja, dia dah berjaya. Satu hari hidup dia betul-betul diuji susah, dia pergi masjid. Dia macam-macam masalah datang, dia nak cerita dengan tuan-puan macam-macam hal lah. Kali pertama dia datang kuliah subuh kat masjid. Lepas kuliah subuh tu dia kata orang yang kuliah subuh tu macam jawab setiap persoalan dalam hidup dia. Dia kata semua masalah dia yang selama ni dipikirkan selesai dengan kuliah subuh tadi. Bila dia serahkan diri dia kepada Allah, Allah buka jalan untuk dia. Tapi selagi dalam hidup ni kita nampak kita dan tak nampak Allah, kita nampak pandainya kita, tak nampak hebat maha bijaksananya Allah. Yang bagi kita pandai ni Allah. Dia boleh beri, dia boleh tarik. Orang paling pandai sekelip mata je Allah beri, dia tak boleh nak jawab apa yang biasa dia selesaikan, tak boleh selesaikan. Tiba-tiba Allah dia tak tahu nak buat apa. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah SWT maha berkuasa. Dia sangat sayang kita. Dia bawa kita datang dalam majlis ni. Siapa rasa Allah yang bawa dia angkat tangan? Siapa rasa Allah bawa dia datang sini? Rasa Allah yang bawa. Benar-benar daripada hati angkat tangan ke tu macam terpaksa je? Ramai dah angkat jugalah. Kalau orang yang datang sini rasa Allah yang bawa dia, anda boleh baliklah, cukuplah tu. Sebab dalam hidup ni kita akan rasa bahagia, tenang bila kita rasa yang bawa kita datang sini ialah Allah SWT. Untuk tuan-puan, kita kena rasa manis, rasa bahagia, rasa gembira bila Allah masih pilih kita untuk memuji dia. Dalam keluarga, tanda sebuah keluarga tu bahagia bila dalam keluarga tu banyak memuji Allah. Sebuah keluarga bahagia bila mereka sibuk puji Allah. Ni tanda keluarga tu bahagia. Tapi kalau mereka tak sibuk puji Allah, pasti yang datang keresahan, bergaduh, siang malam dengan hak masing-masing. Masing-masing pun tak nampak apa-apa dah. Anak-anak pun bergaduh, dengan bapak menjerit je. Daripada dengar bapak dia menjerit, baik dia dengar tentang baiknya Allah pada kita siang malam, buat baik pada kita. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, seluruh dunia ni, seluruh masalah dunia ni akan selesai bila manusia balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila balik pada Allah, semua masalah manusia ni akan selesai. Dunia akhirat. Tuan-puan baru dengar satu muka pagi tadi je, tuan-puan fikir betapa sayangnya Allah kepada kita. Satu muka je, satu tafsir, satu helai, satu muka je tafsir. Ayat tu je, bawah yang duduk dengan satu muka tafsir je. Dia, orang yang baca pun tak pilih-pilih nak baca ke pilih, tak kan? Tanda je. Satu muka je baca, tuan-puan dengar betapa sayangnya Allah kepada hak wanita yang suruh dunia risaukan. Allah dah jaga dulu lagi. Allah beritahu pada suami jangan bersama isteri dengan niat untuk menzalimi mereka. Allah pesan juga kepada ayah mertua ada anak, kita sayang anak perempuan kita, tapi Allah beri jalan begini. Allah cerita sampai macam tu punya lengkap dalam kehidupan ni. Allah ingatkan, bukan dia beritahu je, ingatkan. Orang yang beragama, orang yang takwa, orang yang baik takkan buat begini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab tu mendengar satu muka Quran je, hati kita begitu tenang. Macam mana kalau seluruh Quran ni dalam kehidupan kita? Macam mana kalau seluruh Quran dalam hidup kita? Jadilah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjalan ke mana-mana dengan melihat wajah Nabi saja, orang ingin mengenal Allah sebagai Tuhan. Tengok wajah Nabi je. Tengok wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa ingin kenal Allah sebagai Tuhan. Tengok Nabi je. Cuba tuan-tuan tengok muka orang sebelah. Cuba tengok. Ada rasa macam bahagia dah. Cuba tengok kan. Tak semua tengok, siapa tak tengok dosa. Cuba tengok orang sebelah, tengok muka dia, ada rasa bahagia tak? Tengok sikit-sikit lagi itulah, jangan tenung sangat. Ada rasa bahagia ke rasa susah hati? Kalau rasa susah hati sebenarnya bukan salah muka dia, salah hati kita yang tak tenang. Tengok orang rasa nak marah kat jalan raya, nak marah, bukan salah kereta orang, hati kita yang tak tenang. Tengok anak nak marah, bukan salah anak, salah hati kita yang tak tenang. Kalau tengok isteri rasa nak marah, bukan salah isteri, salah hati kita yang tak tenang. Tengok muka suami rasa nak marah, bukan muka suami itu punya pasal, tapi hati kita yang tak kenal Allah. Malam tadi saya sampai dah pukul 2.30, singgah kedai makan, minum air. Dan ada orang tanya saya, Ustaz macam mana supaya saya boleh tenang? Saya tengok muka, tak apa nak tenang sangat akak tu tanya kan. Saya susah hati, dia terkejut tengah malam jumpa 2.30 pagi. Jadi saya kata dekat dia, kak tenang tu sebenarnya dekat mana? Dekat hati kita. Orang yang kenal Allah macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tunjukkan contoh, dia dihantar ke tempat yang paling teruk dalam dunia, tempat yang tak ada harapan. Kalau kita duduk sana agaknya, kalau kita yang tak berapa baik duduk sana, hari-hari kita mengeluh, matilah masyarakat macam ni, habislah siang malam kita marah. Tapi Nabi SAW dihantar ke tempat yang paling teruk, yang tak ada harapan. Satu dunia pun tak nak takluk, tak peduli. Tapi Allah hantar Nabi SAW di sana, dan kebahagiaan dalam masa 23 tahun bukan masuk dalam hati orang Mekah Madinah. Bahagia ni telah berada dalam hati kita waktu pagi ni.
Bahagia ni adalah dalam hati kita waktu pagi ni. Pagi ni kita rasa bahagia. Saya datang sini rasa bahagia. Pagi-pagi Allah puji sebab doa tuan-puan, doa saya sendiri. Pagi-pagi ni saya dapat sebut nama Allah depan tuan-puan sekalian. Untuk tuan-puan, apa lagi nikmat lagi besar daripada mengenal dia sebagai Tuhan. Sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, kita dalam sebuah keluarga ni, tujuan kita berkeluarga ialah untuk kita bawa setiap ahli keluarga kita semakin rapat dan semakin dekat pada Allah SWT. Itu tujuan kita berkeluarga. Bila orang yang beragama, kita baca Al-Quran je, baca Al-Quran, kalau kita baca tengok makna dia je, Al-Quran apa-apa doa, begitu agama ni mengajar penuh dengan cinta kasih sayang. Masyatan Talhah radhiyallahu anhu, anak dia degil apa nak baca. Talhah radhiyallahu anhu ajar baca surah Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Al-Ahqaf ayat 15. Apa maksud dia? Allah SWT dalam ayat ni, baru ni saya selalu baca, tapi kadang-kadang kita tahu makna dah dengar ceramah dah pun, belajar dengan ustaz, mana ustaz kita dengar terjemahan dia, tapi dia jadi baca je lah, baca je. Sedangkan kalau kita duduk dengan hati kita yang terbuka, dengan hati yang tenang dan kadang hati yang kenal Allah, ayat tu memberi kesan yang sangat besar. Saya baca ayat tu masa tu tengah ziarah kubur mak baru beberapa minggu lepas kan. Biasa saya selalu baca, saya selalu ceramah, tapi saya rasa biasa-biasa je lah. Saya rasa biasa-biasa. Tapi hari tu nak kata mungkin sedih, ada masalah hidup mungkin agaknya. Duduk kat kubur mak ni doa, tiba-tiba teringat ayat tu baca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ilhamkan kami, tunjukkan kami bagaimana kami nak bersyukur dengan nikmat yang kau beri kepada kami dan kedua orang tua kami. Begitu indahnya doa, begitu indahnya doa. Kita minta, ya Allah, ilhamkan kami, tunjukkan kami bagaimana kami nak mensyukuri nikmat yang kau beri kepada kami dan kedua orang tua kami. Saya baca ayat ni, saya teringat keluarga saya. Dulu Allah selamatkan daripada longkang, tak kenal Tuhan, hidup dalam keadaan tanpa tujuan, tanpa maksud, tak kenal Allah, tak puji Allah, sehingga Allah selamatkan dapat belajar memuji dia. Dengan memuji dia, seluruh hidup saya pelan-pelan mula berubah. Bila kita mula puji Allah je, hidup kita berubah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya tuan-puan, mana kita minta pada Allah bukan tunjuk nikmat yang Allah beri pada kita saja, bahkan kepada orang tua kita. Kita minta tunjukkan nikmat, macam mana nak ilham untuk mensyukuri nikmat-Mu. Wahai Allah, perbaikilah diri aku dan keturunan zuriat aku. Punya orang baik ni, belum ada anak pun dah boleh doa dengan doa ni. Kita minta Allah baikkan zuriat kita. Agama ni mengajar, kadang-kadang tak ada anak supaya sayang anak. Tapi malangnya bila tanpa agama, kita pun tak berdoa. Yang ada anak pun tak sayang anak. Yang ada anak pun tak sayang anak. Islam aja tak ada anak pun doakan supaya Allah ampunkan dosa anak kita. Allah jadikan anak kita keturunan zuriat orang baik. Itu contoh Al-Ahqaf ayat 15. Ini ayat masyatan Talhah, sahabat Nabi ajar amalkan doa ni, Allah buat keluarga kita jadi baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq baca masa umur 40 tahun. Siapa umur 40 angkat tangan? Siapa umur 40? Tak ada umur 40. Ada iklan kan? Iklan je tak ada apa-apa sikit ni, pahala besar ni. Minta tolong alih kereta, ada kereta nak keluar kan, CCN 850. CCN 850. Tak ada apa-apa, insya-Allah selamat sikit je. Jangan pandang siapa-siapa kan. Biasalah ramai-ramai ni. Jadi tuan-tuan dan puan Allah sayang kat abang kan, Allah beri pahala. Jadi sampai mana tadi? Hilang dah. Jadi sebab tu tuan-tuan dan puan sekalian, agama ni mengajar kita menyayangi semua orang dalam dunia, sayang keluarga. Kita sayang keluarga kerana Allah perintahkan kita sayang keluarga. Sayang orang kerana Allah perintahkan. Kalau kita sayang sebab cantik, lama-lama cantik ni habis. Kalau kita sayang orang sebab cantik, cantik ni habis. Kalau sayang orang sebab dia ada duit, lama-lama duit ni pun dah tak ada harga dia dah. Kalau sayang orang kerana dunia, dunia ni akan habis. Tapi kalau sayang kerana Allah, sayang isteri sebab Allah perintah. Sayang suami sebab Allah perintah. Sayang anak-anak sebab Allah perintah.
Kalau kita sayang orang sebab cantik dia, alangkah hinanya kita, sebab seluruh makhluk ni ciptaan Allah dan sangat cantik. Allah yang beri dia kepada kita. Sebab tu kalau orang kenal Allah, dia malu untuk keji apa yang Allah beri kepada dia. Yang beri isteri tu siapa? Yang beri anak tu siapa? Yang beri keluarga tu siapa? Yang beri kehidupan kita sekarang siapa? Ada yang tak sengaja ke? Ada yang tersilap? Allah salah hantar kita kerja dekat sekian hospital kan? Contoh, adakah Allah salah hantar? Tak. Mana kita tinggal, mana kita duduk, semuanya Allah SWT takdirkan. Jadi sebab tu tuan-tuan sekalian, kita kena bangunkan keluarga kita dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi SAW. Jadi kita kena sayang keluarga kita. Cuba tuan-tuan pegang tangan orang sebelah, cuba pegang. Hadis riwayat Ahmad. Nabi SAW pegang tangan keluarga dia, pegang tangan sahabat. Cuba pegang tangan orang sebelah. Pegang tangan orang sebelah. Letak tangan kat tangan orang sebelah. Jangan lepas. Siapa tak pegang berdosa. Dah peganglah tangan orang sebelah. Pegang tangan. Ramai orang Kuantan ni kan, penuh Masya Allah kan. Memang selalu macam ni ke dengan ceramah ramai subuh-subuh je ni kan. Terharu, menitik mata tengok kan. Tak sangka macam ni punya hebat. Pegang, jangan lepas lagi. Dah pegang dah. Pegang. Jangan lepas. Ada rasa sayang tak kat orang sebelah ni? Kalau tuan-puan rasa macam ni, maknanya tuan-puan dah jadi orang Islam. Kalau belum lagi, makna belum Islam sangat lagi lah. Tengok orang rasa nak marah je. Orang dalam masjid pun tuan-puan marah, tak tahu nak cakap apa lagi. Rasa sayang pada orang. Orang Islam ni, hati mereka, dia sayang pada semua orang. Rasa semua orang, tengok semua orang tenang, bahagia. Tengok orang baik, bahagia. Banyak ilmu dapat daripada dia. Tengok orang cakap nasihat yang baik, suka. Jangan pandang orang hina sebab baju dia buruk, baju dia tak cantik, janggut dia bergulung-gulung macam janggut saya ni. Tengok, jangan rasa hina. Kalau kita pandang orang rasa hina, tu tanda kita jauh daripada Allah. Tengok orang rasa hina. Nabi SAW manusia paling sempurna, paling wangi, paling baik, paling indah wajah dia. Tapi Rasulullah SAW tak pernah pandang rendah kepada orang lain. Dia tak pandang rendah kepada anak Usamah bin Zaid, anak-anak kepada Zaid bin Harisah. Dia tak pandang rendah pada Usamah bin Zaid. Walaupun kulit hitam, rambut kerinting, kadang-kadang hingus banyak, budak kecil, kadang darah keluar. Orang lain tengok geli. Nabi SAW datang bersihkan. Ada kata bersihkan, maaf, dengan penas sekali masa budak-budak mungkin hingus tak keluar ke, saya anggap begitulah. Nabi SAW bersihkan dengan mulut Nabi SAW. Bersihkan. Nabi tak pandang rendah. Kalau tuan-tuan sanggup anak saudara punya hingus tak keluar, tolong sedutkan. Berani? Anak sendiri mungkin beranilah kan. Kalau anak saudara kesian tengok sesumbat dari hidung, agak-agak berani tolong sikit sedutkan, buang kan. Jangan haraplah tu anak saudara. Tuan-tuan sekalian, ni bukan anak saudara Nabi SAW. Tapi dia tak pandang rendah kepada orang. Jadi orang yang dekat dengan Allah, dia rasa diri dia tak ada apa-apa. Sebenarnya bukan rasa, kita memang semua tak ada apa-apa. Semua Allah punya. Kita je perasan kita ada apa. Jadi tuan-puan, kita kena tengok keluarga kita dengan rasa sayang. Jangan pandang hina mereka. Kalau kita sayang dia, anak kita ni sebab dia pandai, ni kurang pandai, kurang sikit layanan kita kat dia, kita hina. Sebab yang bagi dia pandai seorang, yang ni kurang sikit bab ni, bukan tak pandai bab lain, kurang sikit bab ni, kita pandang rendah kepada dia, Allah marah kita. Sebab mereka amanah Allah kepada kita. Mereka bukan kita punya, Allah punya. Dia bagi pinjam kepada kita. Untuk tuan-puan, Nabi SAW pernah balik rumah, Nabi pegang tangan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin, Sayyidina Ali. Sambil balik rumah, Nabi SAW pegang tangan. Nabi sayang keluarga. Ni lelaki yang paling sibuk dalam dunia. Tak ada orang lebih sibuk, lebih penat, lebih letih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi balik rumah dia pegang tangan keluarga, rasa sayang. Allahu akbar. Pegang tangan keluarga, rasa sayang. Ni orang berjuang. Orang berjuang memang macam ni. Kalau orang berjuang hidup untuk Allah macam ni. Dia tengok keluarga pun rasa sayang. Tengok keluarga pun rasa sayang. Ni orang yang berjuang ikhlas. Kalau orang berjuang tak ikhlas, dia nak marah. Dia penat berjuang, dia marah. Tengok keluarga nak mengamuk. Tengok kawan-kawan nak marah. Tapi orang berjuang kerana Allah, mereka sayang. Tengok keluarga, rasa sayang. Nabi sampai rumah sambil pegang tangan. Nabi jalan pegang tangan. Kalau kita kat tempat Nabi, senyum pun tak sempat dah. Kalau kita kat tempat Rasulullah SAW, senyum pun tak sempat. Allah suruh Nabi buat dakwah seluruh dunia, tapi hantar tempat paling teruk, masa lebih kurang 23 tahun. Mak ayah mati, keluarga meninggal, tak ada apa-apa yang tinggal. Tapi Nabi SAW tak pernah merunggut walaupun sekali dalam hidup ni. Dia orang yang kenal Allah. Nabi balik rumah pegang tangan keluarga. Hadis riwayat Ahmad. Sampai kat rumah, Nabi SAW ambil Sayyidina Hasan, letak kat paha kanan. Nabi SAW cium Hasan radhiyallahu anhu. Nabi ambil Husin, letak paha kiri. Nabi SAW cium Husin radhiyallahu anhu. Tangan kiri Nabi, tangan kanan Nabi peluk Sayyidina Ali. Nabi SAW cium Ali radhiyallahu anhu. Tuan-tuan mampu cium menantu?
Seram juga kan. Menantu lain pula bangsa dia kan. Tak apa nak cium ni. Nabi SAW letak Fatimah, Nabi peluk sebelah kiri, Nabi cium Fatimah. Sambil Nabi kata, ya Allah, saya sangat sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, sayangilah orang-orang yang menyayangi mereka. Nabi kata apa? Ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah mereka. Sayangilah orang-orang yang sayang pada mereka. Kita tengok keluarga macam tu. Tengok anak cium anak kita. Ni nak, bapak sayang kau. Ya Allah, sayanglah anak saya ni. Ya Allah, sayanglah anak saya. Tengok isteri balik berjuang kan, tengok isteri penat, peluk isteri, kata ya Allah, saya sayang isteri saya. Ya Allah, sayangilah dia, saya redha dengan dia. Tengok mak ayah, pegang kaki mak ayah, picit kaki mak ayah, macam Imam Syafi'i, dicium kaki mak ayah dia. Picit kaki mak ayah, tengah duduk kan, picit pegang kaki mak ayah. Tu nak tu tanda orang nak bersihkan hati, atau hati dah bersih. Duduk dengan mak ayah, pegang kat kaki. Ni duduk dengan mak ayah, duduk macam bos juga. Mak duduk bawah, kita duduk atas. Bagi duit pun macam toke Cina bayar gaji pekerja kan. Saya Cina juga, tak tahu biasa yang jadi toke-toke ladang kan Cina-Cina kan. Tak ada kaitan apa-apa. Jadi bagi duit bayar gaji kan. Bagi pun cara kira okey ni. Bagi kat mak macam toke. Bagi kat mak dengan rendah diri. Kita beri sebab beri ni Allah ampunkan kita. Kita beri duit pada keluarga bukan dengan sombong, sebab saya alhamdulillah keluarga saya senang lenang. Tak. Kita memberi pada orang dengan rasa mudah-mudahan sebab kita beri ni Allah ampunkan kita. Bukan beri dengan takabur, beri dengan rasa wah sebab saya lah alhamdulillah banyak ni semua dah maju. Tak, kita beri dengan rendah diri. Ya Allah, mudah-mudahan sebab saya beri ni kau maafkanlah saya. Mudah-mudahan sebab saya beri ni kau ampunkan saya. Jadi tuan-puan buat macam tu, balik rumah kita sayang pada keluarga kita. Jangan marah-marah. Marah-marah ni sifat syaitan. Jangan marah-marah kat keluarga, jangan jerit-jerit. Jangan 24 jam marah-marah, mengamuk-ngamuk dalam rumah. Kenapa jadi macam ni? Sebab kita datang keakuan. Saya bapa, saya mak, ni anak-anak ni saya punya. Kita lupa anak-anak tu bukan kita punya. Kita pun bukan kita punya, Allah punya. Allah cuma beri anak tu sebagai amanah untuk kita. Isteri ni sebagai amanah untuk kita. Suami ni sebagai amanah untuk kita. Amanah untuk kita. Kita je perasan. Sebab dah lama sangat Allah beri, kita perasan kita punya. Kita perasan kita punya. Kita boleh marah bila kita nak marah. Kita boleh tegur macam mana kita nak tegur suka hati. Dengan orang lain nak tegur, mesyuarat 3 bulan nak tegur. Macam mana cara nak tegur dia tu nak tegur, kena mesyuarat, bincang. Tak reti nak tegur macam mana. Tapi dengan keluarga tak payah mesyuarat. Belum tentu silap pun dah pelempang dah. Belum tentu silap, belum tentu salah, dah mengamuk dah menjerit. Jadi tuan-puan sekalian, ni obat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis kata, yang terbaik di kalangan kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarga dia. Aku orang yang paling baik terhadap ahli keluarga aku. Jadi bila sampai rumah, masuk rumah beri salam, masuk rumah beri salam. Ada seorang sahabat ada masalah hutang, Nabi ajar masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat atas Nabi SAW. Dia buat tak lama masalah hutang dia selesai. Saya selalu buat 2 hari buat selesai. Lepas tu tak buat-buat dah. Lalu time susah memang ingat lah kan. Tu bagus juga susah ni. Semayang pun tiba-tiba macam badan tu kecil je rasa bila tengah susah. Kalau korang susah semayang tu dia perut je ke depan kan. Memang perut rasa ke depan juga, tapi dia jadi macam lain macam sikit, kembang tu lain sikit. Tapi kalau tengah banyak masalah, dia tunduk pun cara pandang sujud tu pun lain. Cara baca tu bismillah lain, sama je. Dua-dua guna lidah, tapi tengah banyak masalah hidup baca bismillahirrahmanirrahim pun nangis dah. Baca bismillah pun dah sedih. Jadi tuan-puan sekalian, masuk rumah beri salam, baca surah Al-Ikhlas 3 kali selawat. Handphone kita simpan letak tepi. Handphone kan, ambil letak tepi. Ni sekarang orang tengah sampai rumah buka handphone, pegang phone tengok anak. Allahu Akbar, semoga Allah ampunkan dosa kita semua kan. Kita buat kerana Allah, bukan sebab orang, tak kerana Allah. Sampai rumah kita pegang simpan phone kita. Simpan phone. Duduk dengan keluarga, pandang keluarga, peluk, dah beri salam, tanya khabar, salam kan, nampak mak ayah, isteri, suami, anak-anak. Boleh buat insya-Allah. Siapa nak niat sampai rumah nak simpan telefon yang kat tangan, sampai rumah buat dakwah dulu. Besarkan Allah, tanya khabar. Siapa nak buat angkat tangan? Tak angkat pun ni. Biasakan bersemangat, berjuang. Orang Islam ni tak ada letih-letih. Tidur rehat dia dalam kubur. Kalau rasa dah banyak rehat kurang, kalau rasa dalam hidup banyak rehat, salahlah hidup kita tu. Tapi kalau rasa macam tak tidur rasa. Tu betul lah hidup. Rasa macam tak sempat-sempat tidur, dah betul lah sikit tu, mungkin betul cara hidup tu. Tapi kalau asyik tidur je cukup, tidur macam baby lagi 8 jam sehari cukup semua sekali, maknanya belum betul lagi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, mulai ni kita simpan phone kat rumah Cuba semua pegang tangan orang sebelah, pegang tangan orang sebelah. Pagi ni sikit-sikit je lah sejam je pegang tangan.
Semua kata, ya Allah, saya sayang keluarga saya. Lafazkan tu, kita ucap sayang pada orang pun kerana Allah perintah, kerana Nabi SAW selalu buat. Jangan lafazkan sayang, belajar lafazkan sayang tu daripada hati. Tuan-puan tahu lafaz sayang daripada hati macam mana? Kalau orang tak balas pun kita bahagia. Isteri tak balas, yang abang sayang awak kerana Allah, moga Allah sayang awak. Ya ke bang? Astaghfirullah, kan? Dia dah nak mengamuk dah. Tu maknanya tak ikhlas lah bagi cakap sayang dia, tak ikhlas. Tu je jawapan dia. Saya ikhlas sebenarnya, belum, memang tak ikhlas lah. Ataupun isteri bersama, sampai kan buat melawan-lawan lain suami, sebab Allah perintah isteri melayan suami dengan baik. Jadi suami melayan isteri dengan baik. Suami ni, isteri pun pakai cantik, setahun bersiap-siap. Tunggu pagi raya yang seterusnya. Pada tahun lepas dia fikir tahun depan nak pakai apa. Macam tak apa kena je baju tahun ni, tahun depan lain lah. Daripada raya tahun lepas dia fikir baju raya tahun depan. Punya lama fikir, lama-lama sampai pagi raya dah siap-siap. Suami ni tengok pagi raya nampak muka isteri. Isteri pun tengok, pandang suami sesenyum. Nak cakap baju baru, jubah lain sikit style ni kan. Ni tudung baru, purdah baru ke, nak tunjuk kat suami. Pusing-pusing 2-3 kali lalu. Suami tak faham juga. Pusing sesaja buat lalu tu, pusing-pusing kat depan tu. Suami pun tak pandang-pandang. Terpaksa tanya, bang macam mana, okey kah? Dengan harapan dah tahu dah memang akan bergaduh sekejap lagi. Bolehlah yang gila, bolehlah dia jawab kan. Dekat setahun bersiap, suami dia kata apa? Bolehlah. Bolehlah. Kita orang kita tak kenal pun, semalam ada program kan. Contoh orang kita tak kenal, saya tengok orang, maaflah kat mana-mana lah kan. Semua datuk-datuk semua kan, mak saya ni orang kampung-kampung kan, tak reti. Jadi semua jumpa kata, Masya Allah Datuk Tan Sri makin muda sekarang. Saya tengok macam tak apa muda jugalah, biasa je. Jadi semua jumpa, semua kata Masya Allah bertambah muda hari ni. Jadi bayangkan orang kita tak pernah kenal, tak bagi sesuap nasi pun pada kita. Kita jumpa dia kata Masya Allah Tan Sri, Allah beri nampak muda lah. Apa rahsia ni? Sampai dekat setengah jam bincang pasal muda tu. Jadi bayangkan tuan-puan, orang kita tak kenal, tak bagi sesuap nasib pun kita kena puji dia. Ini orang yang siang malam dengan kita dan keluarga, sekalipun kita kata yang cantik awak, Allah yang bagi awak cantik. Macam mimpi Allah bagi awak ke abang. Baiknya Allah beri isteri, beri anak. Ya Allah, ni kalau sujud sepanjang hidup pun tak dapat nak balas, nak cakap terima kasih sebab jadikan awak isteri abang kan. Tapi suami kata bolehlah. Rasa nak meninggal tak isteri tadi? Macam nak mati rasa, nak meninggal. Tapi kalau dia buat kerana Allah, dia kata apa? Dia terus cantik je. Dia tak cakap kat suami lah. Dia kata abang puji ke, abang tak puji ke, tak ikhlas jugalah. Saya tak kisah, saya buat untuk Allah je. Dia tak ikhlas, tu dia sedih juga. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita belajar. Cuba pegang balik tangan orang sebelah. Nanti buat tau, balik rumah tu buat. Kalau tuan-puan faham ceramah ni, balik nanti buat. Sampai tengok isteri pandang sebab Allah perintah untuk pandang. Dulu kita pandang sebab kita gilakan dia. Kita pandang suami sebab kita suka dia, sebab nampak baik dia. Sekarang baik dia tak nampak, nampak buruk je semua. Tapi sekarang Allah perintah sayang dia dengan rasa cinta. Sebab Nabi buat. Yang lain yang bab berjuang belum tahu lagi, jauh lagi. Bab ni yang senang nampaknya. Ini pun tak buat, habislah kita. Tuan-puan kata, ya Allah, saya sayang keluarga saya. Ya Allah, sayangilah keluarga saya. Ya Allah, sayanglah mak ayah saya. Ya Allah, sayanglah isteri saya. Ya Allah, sayangilah anak-anak saya. Ya Allah, sayangilah adik-beradik saya. Ya Allah, sayangilah mak ayah mertua saya. Ya Allah, sayangilah menantu saya. Ya Allah, sayangilah jiran-jiran saya. Ya Allah, sayangilah kawan-kawan masjid saya. Ya Allah, sayangilah semua orang kampung saya. Ya Allah, sayangilah semua orang Kuantan ni. Ya Allah, sayangilah pada semua Islam di Kuantan ni. Ya Allah, sayangilah orang-orang bukan Islam di Kuantan ni. Bukalah hati mereka, berilah mereka dapat kenal Engkau sebagai Tuhan. Tapi indahnya hidup mereka kalau mereka kenal Engkau sebagai Tuhan. Sedihnya hidup ni kalau tak kenal Tuhan. Sedih hidup ni kalau tak kenal Tuhan. Doa dengan Tuhan yang salah, buat macam-macam kebaikan. Bukan dia orang tak baik-baik, tapi doa pada minta Tuhan yang salah. Boleh lepas satu, macam sedap pula pegang kan. Nampak? Orang yang tak ada kaitan pun tuan-puan ucap dengan ikhlas dah rasa sedap. Bayangkan kau dengan keluarga kita. Dia bukan soal cantik. Saya beritahu tuan-puan, wallah, bukan sebab cantik. Ada seorang sahabat. Ini bukan cerita-cerita, betul-betul dah terjadi. Sahabat ni dia dulu hamba, sekali dia jadi ketua-ketua. Maaf, bukan Abu Darda, siapa tak? Dia jadi ketua dah. Jadi bila dia jadi ketua, orang suruh dia tukar isteri dia sebab isteri dia tak berapa sangat. Isteri dia bekas hamba, lepas tu keturunan pula memang lain macam sikit lah. Pakaian pun memang tak lawa langsung lah.
Tak ada rupa langsung. Kalau isteri gubernur macam ni memang meninggal lah kan, tak boleh bawa pergi majlis. Jadi semua setiap kali jumpa dia kata, boleh dah kau pelan-pelan cari yang lain lah, yang ni tak boleh bawa, nak pergi berdakwah mana-mana pun susah. Lain sikit perangai dia, orang jadi geram pula tengok lelaki cemerlang, isteri gemilang kan. Tak berapa bagus je ni. Jadi apa dia buat? Dia kata, saya lebih bahagia, tengok orang yang bahagia, isteri yang buat saya sesa bangun malam menangis pada Allah. Saya lebih bahagia isteri yang banyak ingatkan saya tentang kehidupan akhirat, isteri yang buat saya tidak jauh daripada Allah. Itu tujuan berkeluarga. Tapi kita semua telah salah silap selama ni. Habis hidup kita untuk orang. Setiap hari keluar rumah fikir, apa orang kata saya ni, baju macam ni nanti apa orang kata, yang macam sama je. Keluar rumah fikir, nanti kalau pakai tudung macam ni apa orang kata ya. Bang, yang kalau abang pakai pergi masjid macam ni okey ke? Entahlah bang, entah. Pening mikir, dekat 15 minit fikir, macam mana nak pakai masjid pagi ni okey ke? Pakai macam ni ke, sesuai ke? Yang macam ni janggut abang ni agak-agak okey ke? Kalau abang pergi present ni janggut macam ni, macam Usama Ladin ni, agak-agak macam mana ya? Kita habis hidup kita fikir orang. Habis hidup kita buat apa? Fikir tentang orang. Lupa apa yang Allah nak daripada saya. Lupa apa yang Allah fikir tentang saya. Sedangkan seluruh dunia ni dalam kawalan Allah SWT. Kawan-kawan saya dia nak buat dakwah kat ni, baru ni daripada orang naik flight daripada Singapura. Naik flight daripada Singapura. Sekali masa naik flight, dia orang berapa orang? 4-5 orang, naik flight sekali kan berjanggut-janggut kan. Janggut pula macam abang kita semua janggut, lain macam juga kan. Jadi bila naik janggut, dia orang semua ramai-ramai, ada satu grup besar juga orang besar-besar. Dia terus pergi dekat airlines ni, dia kata kalau orang ni naik, kami semua tak nak naik lah, ramai. Jadi orang dia bisik-bisik. Jadi dia orang tak, ni zaman sekarang ni, bukan zaman sekarang, tahu berapa tahun ni. Dia kata baiklah, dia suruh orang ni turun lah. Dia macam nak buat? Kalau suruh turun mesti bergaduh pula, kena dakwa lah apa benda lah orang Malaysia ni. Dia naik Singapore Airlines. Jadi apa jadi? Masa nak turun, dia panggil bincang. Dia kata macam ni lah, kami pulang balik duit, kami belikan tiket lain. Kami ganti semua duit. Dia orang pun duit tak apa cukup juga nak pergi jauh ni kan. Bahagia tu, dapat tiket percuma. Pergi tiket percuma, bukan jauh-jauh, bukan dekat-dekat, jauh-jauh. Jauh-jauh, tiket 8,000-nya dapat percuma tiket percuma. Nampak kesnya apa? Janggut je. Janggut ni boleh beri mudarat ke? Ada tarik sini boleh meletup sebelah kanan, ada? Tarik ni meletup semua sekali. Tak ada apa pun. Janggut tak jadi apa pun. Tajam pun tidak. Luka pun tak. Tak luka pun kan. Ustaz Kazim kata semalam ceramah, dia kata tak luka pun kalau janggut ni. Paling lepas cukur je datuk-atuk main dengan cucu kan, gusuk-gusuk, gisik-gisik janggut dia. Paling-paling tu je. Tapi orang punya takut tengok janggut ni. Punya takut. Sebab tu tuan-tuan dan perempuan dikasihi oleh Allah, bila kita hidup untuk Allah, siapa jaga kita? Allah jaga kita. Allah yang jaga kita. Untuk tu Allah yang jaga. Kalau Allah janji jaga kita, ada siapa boleh beri mudarat pada kita? Takkan bahaya datanglah hidup kita, melainkan apa yang Allah tentukan. Jadi mulai hari ini dalam keluarga, tuan-puan rasa sayang. Kalau kita datang masjid, tengok mak ayah makin sayang, tengok isteri makin sayang, tengok suami makin sayang, tengok suami makin sayang, tengok anak-anak makin sayang. Peluk mereka, sayang mereka, dan ajar mereka dengan iman. Daripada kecil ajar iman. Selalu kan Nabi SAW masa kecil-kecil, Ibnu Abbas main kat belakang dia, manjat kat tengkuk. Lalu kita dengar. Tapi apa pengajaran dalam hidup kita? Manjat kat tengkuk. Nabi kata ihfazillah, antara perkataan yang depan dia hafal dia, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Daripada kecil budak-budak Nabi main. Bayangkan Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, Nabi, imam kepada seluruh Nabi-Nabi, kepada seluruh manusia dalam dunia, paling disayangi oleh Allah. Anak main atas tengkuk, atas belakang. Nabi kata ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, Allah jaga kamu. Daripada kecil Nabi ajar dia iman. Daripada kecil Nabi ajar dia iman, kebesaran Allah. Jadi hari-hari dalam hidup dengan anak-anak, keluarga, seronok puji Allah. 24 jam puji Allah. Orang datang jumpa kita, kita puji Allah. Dialah yang buat segala-galanya. Seronok puji Allah. 24 jam puji Allah. Bawa kepada Allah. Bawa kepada Allah. Orang tengok KLCC tinggi, Masya Allah. Tapi pernah tak orang berbual dengan anak cerita, tengok langit yang tinggi tu. Di sebalik KLCC tu ada langit yang tinggi. Siapa jadikan langit tu? Allah SWT. Tak ada tiang daripada dulu sampai hari ni tak runtuh. Hebatnya Allah SWT. Baik Allah nak. Cerita naik kapal terbang dengan anak, cerita tengok bawah, terkecil tak dunia ni? Kecil je. Semua siapa punya? Allah yang punya. Kecil je. Semalam rasa rumah kita paling besar. Kita naik kapal terbang, tengok rumah kecil. Malaysia ni pun kecil je. Tak ada apa.
Tak ada apa kalau Allah beri, kita dapat. Allah tahan, tak ada siapa boleh beri kita. Untuk tuan-tuan dan puan sekalian, bawa keluarga kita hidup untuk Allah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-puan dah tidur dah ke? Jangan tidur, nak habis dah ni kan. Yang orang Kuantan memang dengar ceramah tak tidur kan. Mai dekat-dekat sikit je, mai dekat-dekat sikit. Rapat-rapat dia nak habis-habis ni, mai rapat-rapat sikit. Dah panas kan. Mai gerak-gerak sikit, rapat-rapat lagi. Saya tak apa biasa tengok orang jauh-jauh ni. Dia sunnah Nabi SAW sebenarnya. Susah nak cakap sunnah Nabi SAW rapat-rapat ni. Mai dekat-dekat lagi dah nak habis ni. Lagi bagus rapat-rapat. Jadi kita nak doa sama-sama. Mudah-mudahan Allah SWT terima kita. Mai rapat-rapat. Lagi rapat lagi bagus. Yang laki lah. Mai dekat-dekat. Hidupkan sunnah Nabi SAW. Seronok suasana macam ni kan. Pagi-pagi. Bayangkan kalau setiap pagi macam ni. Seluruh masjid. Orang datang ramai-ramai. Datang Masya Allah. Orang yang sembahyang subuh berjemaah kata Allah, ni orang aku jaga dia. Siapa jaga dia? Allah jaga dia. Hadis yang sahih, orang sembahyang subuh berjemaah kata Allah, ni orang aku jaga dia. Dengan sembahyang subuh je kita jadi orang Allah. Jadi orang siapa? Orang Allah. Jadi orang yang dekat dengan Allah. Sembahyang subuh berjemaah je. Bila Abu Bakar Siddiq dia pergi masjid 3 subuh, dia tengok dia punya anak Abdullah bin Abu Bakar dengan isteri dia. Abdullah bin Abu Bakar 3 subuh, 2 dia kata 2-3 subuh dia tak pergi masjid. Bapak dia Abu Bakar suruh Abdullah ceraikan isteri dia Atikah, suruh ceraikan. 3 kali subuh tak pergi masjid. Kalau kita macam mana? Di malam pertama kalau kita bagilah can sikit. Anak tu baru kahwin, hari berjuang siang malam, tiba-tiba pada kecil tolong bapak dia daripada masa hijrah. Abdullah ni hantar yang tolong beritahu khabar berita apa semua ni. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 subuh tak pergi masjid. Abu Bakar suruh ceraikan. Abdullah, ceraikan isteri kamu. Isteri kamu, keluarga perkahwinan kamu lalai. Allahu Akbar. 3 subuh tak pergi. Jadi macam mana sebuah keluarga boleh bahagia kalau kita ketua keluarga tak sembahyang subuh kat masjid? Dah puluh tahun kita dengar pasal sembahyang subuh kat masjid. Takkan tak boleh pergi? Mati ke kalau kita bangun awal sikit? Mati ke? Meninggal. Pergi sembahyang subuh pukul 5 meninggal. 5 orang dapati meninggal kan? Ke masjid Kota Sas sebab dia sembahyang bangun awal kan? Dia setiap pagi bangun itulah kesannya. Meninggal 3 orang. Tak mati. Kita boleh pergi kerja setiap hari pukul 8. Pergi pukul 5 dah bangun. Keluarga orang Islam. Paling pemalas 5.30 dah bangun. Sebelum subuh tu dah bangun. Sebelum subuh mesti bangun. Subuh kat masjid. Jadi orang Allah. Kata saya beritahu tuan-puan, saya ada seorang kawan. Kawan saya ni baik. Kawan saya baik. Dia orang kaya. Duit banyak. Dia pun anak-anak tak ada. Tak tahu nak buat apa duit dia. Jadi dia kata kalau ustaz pergi mana-mana ceramah, beritahu siapa nak duit, beritahu. Untuk agama beritahu. Banyak mana pun dia bagi. Tak payah hutang, dia bagi je. Tuan-puan dengar seronok ke tak? Kalau dia nak buka kedai ke haji-haji yang dah pencen, macam tak tahu nak buat apa, nak buka kedai, duit kedai tu dia bagi percuma lah untuk usahawan Islam ni. Agak-agak macam ni tuan-puan dengar, semangat ke tak kan? Dia pesan kat saya, siapa nak banyak mana pun tak apalah. Anak-anak nak masuk mana-mana, nak belajar, tak ada duit, beritahulah universiti ke apa, tak payah buat pinjam-pinjam lah, berdosa banyak, dia kata kan. Jadi mes ni saya bagi je lah duit. Agak-agak Tuan Haji macam mana? Tapi syarat dia kena jumpa dia pukul 4 pagi kat masjid. Agak-agak tuan-tuan nak pergi jumpa ke tak? Masjid pula, masjid kat KL. Agak-agak Tuan Haji datang ke tak? Datang ke tak? Macam tak apa percaya je ni, ustaz tipu. Tapi hati tak betul kan? Mesti tuan-tuan semua datang. Datang bersusun-susun beratur. Termasuk saya depan sekali kan. Duduk depan. Ustaz tak berhenti-berhenti minta banyak betul ijaz ni, duduk depan sekali. Tuan-tuan sekalian, yang cakap begini bukan saya, bukan kawan saya. Yang cakap begini Tuhan yang jadikan kita semua raja kepada segala raja, yang maha kaya, yang tak pernah berkurang kuasa dia. Allah kata, ada kalau antara kamu ada sesiapa ada hajat, ingin minta ampun, ingin bertaubat, mintalah, aku akan beri banyak mana apa-apa kamu nak, semualah beri. Allah beri bila? Saat dia sebelum subuh. Tapi sekian lama kita dengar sembahyang tahajud, tapi kita tak mau peduli untuk bangun waktu tahajud. Allah kata, wahai hamba aku, antara kamu siapa ingin minta ampun, aku ampunkan. Adakah siapa yang ada hajat, aku tunaikan. Adakah siapa ingin bertaubat, aku beri. Aku terima taubat dia. Jadi kalau waktu sebelum subuh kita minta, tuan-tuan minta apa pun Allah boleh beri. Tapi berapa orang yang bangun sebelum subuh bangun tahajud malam? Berapa orang sebelum subuh bangun tahajud? Nabi SAW selalu keluarga dia, Nabi didik, apa-apa urusan dalam keluarga, sedih, ada masalah, tuan-tuan kalau bergaduh dalam keluarga, kumpul keluarga semua, suruh semayang. Kumpul keluarga, suruh semayang. Sibukkan dengan solat. Sibukkan dengan solat. Solat ni asas dia. Nabi SAW dalam hadis, dalam mutakab hadis, tuan-tuan baca ada tulis hadis dia,
Siapa kalau Nabi SAW kalau ada masalah, dia akan kumpul keluarga dia dan dia akan baca Al-Quran, wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Perintahkan ahli keluarga kamu dirikan solat. Kami tak minta rezeki daripada kamu, bahkan kami yang beri rezeki pada kamu. Yang beri bahagia, beri tenang, beri bahagia, beri cukup. Siapa dia tuan-puan? Allah SWT. Kalau Allah nak beri hati tuan-puan sekarang cukup, tenang, bahagia, ada sesiapa boleh tahan? Tak. Jadi Allah yang janji untuk beri semua ni. Sayyidina Umar setiap malam kejut keluarga bangun tahajud, baca Al-Quran ni je. Semua keluarga kelang kabut bangun. Umar baca wa'mur ahlaka bis-salah, keluarga dia semua dah bangun dah. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Setiap malam keluarga dia bangun tahajud. Setiap malam keluarga bangun tahajud. Jadi keluarga orang Islam sebelum subuh dah kena bangun. Tu tanda kejayaan keluarga kita. Tapi kalau bangun pukul 10, pukul 11, pukul 12, tu tanda meninggalnya keluarga kita kan. Habislah. Jadi tuan-tuan, kita mula semayang sebelum subuh, bangun tahajud. Siapa semayang tahajud, Allah sayang keluarga tu. Suami isteri bangun tahajud sama-sama, Allah rahmati keluarga tu. Kejut isteri bangun tahajud. Nabi SAW sepanjang malam semayang tahajud, nangis. Waktu malam ni, waktu tu kita menangis, rendah diri pada Allah. Nangis pada Allah. Solat dengan rasa rendah diri, rasa tak ada apa-apa. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Diri kita pun tak ada apa. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar kabira. Tak ada ungkapan, tak ada perkataan. Walhamdulillahi katsira, pujian untuk Allah katsira. Ya Allah, tak tahu nak puji Engkau macam mana lagi. Solat dengan rendah diri. Ya Allah, saya tak ada apa, bodoh saya ni, tak pandai, tak ada apa. Ya Allah, Engkau lah Tuhan saya. Sebut nama Allah ni, kita menyebut nama Allah dengan cinta. Tuan-tuan kalau dengar orang-orang alim doa, orang alim-alim, ustaz-ustaz yang saya sayangi, saya dengar mereka doa, pun kita sedih. Dalam hati, dia orang sepanjang hidup duduk kat masjid, tapi bila berdoa, panjang-panjang doa dia. Kita yang jarang datang masjid pun doa kadang jadi pendek. Dia orang doa panjang. Dia ambil doa yang Nabi ajar. Contoh bila berdoa, Nabi kata dalam kamu berdoa dengan Ismul Azam, Allah akan kabulkan semua doa kamu. Dan satu hadis riwayat Tirmizi, Nabi ajar antara Ismul Azam, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Nabi ajar wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanir rahim. Dan Nabi kata dan baca ayat ni, Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu antara dia kata doa ni, ada ulama letak Ismul Azam ni Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada Ismul Azam ni Ya Hayyu Ya Qayyum. Satu lagi Nabi ajar dalam hadis yang lain, hadis riwayat Hakim, Nabi ajar kalau nak segerakan, cepatkan doa kamu, ulang-ulanglah sebut Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Dalam hadis yang lain dia kata Ismul Azam, sebelum berdoa apa-apa kata Nabi, doalah seperti mana saudaraku berdoa, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi kita besarkan Allah, sekarang kita kata ya Allah, tak ada Tuhan melainkan Engkau, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah, saya berdosa, saya zalim. Bila kita rasa kita berdosa, kita zalim, Allah bantu kita. Tapi kalau kita selagi kata saya tak salah, dia yang salah, suami saya yang salah, isteri saya yang salah, anak saya yang salah, selagi itu kita tak dibantu oleh Allah. Tapi bila kita nampak saya yang berdosa, Allah bantu kita. Ni salah saya, silap saya, dosa saya, macam Nabi SAW. Ya Allah, mereka tak tahu, tak faham. Ya Allah, beri hidayat pada mereka. Nabi tak salahkan orang lain, Nabi salahkan diri Nabi sendiri. Ya Allah, aku masa Taif, aku adukan kelemahan dan kedaifan aku kepada Engkau. Aku adukan kelemahan dan kedaifan aku kepada Engkau. Cuba tuan-tuan baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita mulakan begini, jaga solat, jaga perintah Allah, supaya Allah SWT sayang kita semua. Boleh insya-Allah jaga solat dalam keluarga, subuh kat masjid, sama-sama makmurkan masjid. Boleh insya-Allah. Saya nak kongsi dengan tuan-puan beberapa amalan doa. Antaranya ni manzil. Manzil ni bukan dibuat, memang buku manzil ni baru buat lah. Tapi amalan ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adalah hadis Nabi yang ajar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dalam riwayat hadis sahih daripada Imam Ahmad, Hakim dan Tirmizi. Jadi doa manzil ni doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam Quran Nabi beritahu ayat-ayat tertentu. Nabi ajar untuk sebagai ubat, sebagai syifa, sebagai kebaikan untuk kita. Itu mampuan amalkanlah. Dalam ni ada manzil dalam keluarga. Ada satu orang pernah dalam riwayat Tirmizi, dia gila jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara dia bawa dia gila, Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ayat ni. Lepas Nabi sallallahu alaihi wasallam baca, orang gila tu telah bangun dan sihat. Bangun dan sihat. Doktor semua wajib kita pergi berusaha. Tapi dalam masa yang sama, amalan-amalan doa dekat pada Allah jangan pernah putuskan. Hakikat hidup ni allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia beri sakit sebab dia sayang. Dia beri sihat sebab dia disayang. Dia beri kita dapat projek besar sebab dia sayang. Dia tahan sesuatu projek daripada kita. Nampak macam orang tahan. Tak. Allah yang tahan demi kebaikan kita. Dia beri kita anak sebab dia sayang. Dia tahan anak, belum dapat anak sebab dia sayang. Ada orang jumpa saya, ustaz, Allah tak sayang saya, marah saya banyak dosa sebab saya tak ada anak. Saya kata tak. Kalau Allah marah tak boleh bangun kita. Kalau Allah marah kita tak boleh bangun. Kalau saya marah abang-abang apa saya boleh buat? Tak boleh buat apa. Tapi kalau orang besar marah kita, dia boleh buat apa? Macam-macam boleh buat. Tapi kalau Allah marah, habis kita. Bercakap pun dah tak boleh dah. Abang nak cakap macam ni dengan saya pun dah tak dapat dah. Bukan sebab dia marah, sebab dia sebab apa tuan-tuan? Sebab dia sayang. Dia nak kita semakin dekat pada dia. Selagi kita tak nampak, Allah beri musibah sikit-sikit supaya kita ingat dia. Beri ni tak dapat ingat dia lagi. Dosa masih jalan lagi. Kebaikan belum buat lagi. Masjid tak pergi lagi. Dakwah tinggal lagi. Allah beri 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 lagi. Sampai satu masa Allah beri yang betul-betul. Kalau dia sayang kita, sampai kita termenung, kita kata, ya Allah, tak ada siapa dah boleh tolong saya melainkan kau. Waktu tu kita mula balik pada Allah. Kita betulkan hidup kita. Kita betulkan kehidupan keluarga kita. Masa tu barulah Allah keluarkan kita daripada musibah tu. Sebab tu kalau ada masalah berat, jangan pernah fikir untuk keluar daripada masalah. Macam Nabi Yunus kan dalam perut ikan, dia tak pernah fikir macam mana nak keluar perut ikan. Siapa boleh beritahu saya macam mana Nabi Yunus keluar pada perut ikan tu? Dia keluar ikut telinga ke hidung? Siapa tahu? Tak ada siapa tahu kan? Ada orang pernah tanya? Tak. Kita pun tak pernah terfikir. Ke tuan-tuan pernah fikir dia keluar ikut mana? Ke ada pernah tuan-tuan tanya? Tak ada orang pun tanya dia keluar ikut mana. Tapi ceritanya ialah dia tinggalkan kaum dia. Sebenarnya dia tak salah. Kaum dia dah tak nak dengar dakwah dia. Dia hampir berputus asa. Dia tinggalkan kaum dia kerana dia cuma meninggalkan dakwah. Bukan dia lupakan Allah. Dia agak kecewa sikit dengan kaum dia. Allah buat dia kena telan ikan. Dia kecewa dengan orang. Dia putuskan harapan rahmat Allah kepada manusia ni. Allah biar dia masuk dalam perut ikan. Dan dia tak salahkan kaum dia. Dia tak kata jahatnya kaum aku, kaumnya pasal aku masuk dalam ni. Ada tak dia cakap macam tu? Tak. Dia terus kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi terus istighfar, minta ampun sampai Allah keluarkan daripada masalah. Sebab tu kalau ada masalah yang berat, yang susah, banyak minta ampun. Jangan bercakap pun dengan keluarga kan, tengah bergaduh kan, jangan cakap banyak, nanti lagi bergaduh. Jawab jawab. Astagfirullah, jawab. Astagfirullah, jawab. Bila jawab, menjawab pula engkau kan. Tadi suruh jawab, bila jawab terus bergaduh kan, kena halau terus pada rumah. Jadi bila tengah ada masalah keluarga, suami marah, isteri diam, isteri marah, suami diam. Tengah ada masalah, kalau boleh muka tu balut, duduk dalam bilik, kunci pintu tu, main taubat banyak-banyak kan. Ya Allah, ampun dosa saya. Jangan ada orang berdosa. Cakap dengan orang ni kecil hati, cakap dengan orang ni marah, cakap dengan orang ni marah. Apa nak buat, duduk seorang-seorang istighfar, semain taubat. Tulis apa-apa pun jangan, kat Facebook jangan tulis. Tak payah go live, tak payah, semain taubat kan. Ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Duduk seorang-seorang minta ampun pada Allah SWT. Allah akan keluarkan daripada musibah tu. Bukan kecil kalau tuan-puan nak kenang-kenang, tuan-puan tulis kat kertas. Daripada dulu sampai sekarang banyak kita buat hal, tapi Allah keluarkan kita daripada musibah tu. Allah keluarkan kita daripada dulu sampai sekarang. Ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah, ya Allah tolonglah. Punya tolong tu pun lain macam, dengan susah. Tolong ya Allah, tolong ya Allah. Dia sedar dah keluar, datang masalah lain lagi. Datang masalah lain, ya Allah matilah saya, mati balik semula kan. Ya Allah mati. Jadi tuan-puan baca doa-doa ni. Ada dalam juga saya masukkan ayat munjiat. Ada 7 ayat munjiat. Tuan-puan amalkanlah ayat munjiat. Ni Ibu Muhammad Ibn Sirin, anak murid Ibnu Abbas. Dia kata 7 ayat ni menjadi penyelamat pada pelbagai musibah. Kalau kita baca, tengok makna dia pun dah rasa, tengok makna dah jadi ubat dah. Contohnya kullai yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana
Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kita tengok makna dia, kata kalau Muhammad tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu apa pun melainkan apa yang Allah tetapkan buat kami. Dialah pelindung penyelamat kami, dan dengan kepercayaan itu jugalah, kepercayaan kepada Allah, hendaklah orang-orang beriman berserah bertawakal. Baca ayat tu pun dah terubat dah. Jadi tuan-puan mulakan amalkan. Boleh insya-Allah Ni ada manzil, ada beberapa amalan doa. Contohnya keluar rumah kaki apa tuan-puan? Kiri, baca doa bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya baca doa ni riwayat Tirmizi, Allah jaga dia, cukupkan rezeki, Allah jauhkan syaitan, Allah pimpin dia. Ada seorang, siapa jaga kita? Allah jaga kita. Jadi pegang tangan anak-anak, keluarga keluar rumah, baca doa ni bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah, masuk rumah, ada sahabat Nabi masalah hutang, saya beritahu tadi tu, beri salam, surah Al-Ikhlas 3 kali, selawat. Abu Umamah pernah juga sekali, dia ada hutang banyak, dia duduk masjid tak keluar-keluar. Orang dulu kalau ada masalah tengok duduk dalam masjid. Nabi SAW datang jumpa dia, Nabi ajar dia doa pagi petang, baca Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukh wa a'udzubika minal batidaini wa qahri rijal. Abu Umamah kata aku amalkan, dan tak lama lepas tu, berapa hari je Allah selesaikan semua, bantu beri jalan untuk selesaikan semua hutang tu. Kita tuan-puan amalkanlah. Tengok orang dulu datang kepada amal. Datang kepada apa? Datang kepada amal. Pernah sekali riwayat yang lain, seorang jumpa Sayyidina Ali, dia kata hutang dia banyak. Saya tulis dalam buku doa yang kuning tu, tak tahu ada lagi ke tak, dia tak letak sini ni. Jadi ada masalah hutang, Nabi ajar baca doa Allahumma akfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Nabi SAW ajar, saya baca doa ni, Allah selesai, kata Sayyidina Ali, walaupun hutang dia, kata Nabi, sebesar gunung apa? Sir di Yaman, Allah SWT akan selesaikan semua masalah hutang dia. Dia baca doa ni. Kemudian ada juga doa kalau ditimpa musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibati, atau musibah ni, wa akhlif li, gantikan khairan minha, dengan lebih baik. Ummu Salamah baca doa ni, dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abang saya lah laptop, baca-baca dapat laptop baru. Cerita betul ni, isteri hilang handphone. Dia kata bang dah baca-baca belum dapat lagi. Dia tengok air lahir dapat juga. Dia kata makbul doa ni. Lepas ni kat rumah hilangkan semua sekali. Dia baca doa tu, ada doa-doa, saya masuk doa mak ayah tadi, antaranya Al-Ahqaf ayat 15, Al-Anbiya ayat berapa? Surah Al-Furqan ayat 74, surah Ibrahim ayat 40. Ni tuan-puan jangan tinggalkanlah ni doa mak ayah buat anak-anak. Kita dapat solat hari ni kerana doa mak ayah tuan-puan dulu, perjuangan orang dulu, dan doa mak ayah kita dulu-dulu. Banyak imam-imam kadang anak dia warak semua sekali, ada seorang degil. Tapi bila dia meninggal, anak tu pun mula jaga solat juga. Saya jumpa artis-artis kan yang berhijrah tu, dia mula solat. So bapak dulu imam, rajin doa. Dia doa apa? Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zuriyati rabbana taqabbal doa. Saya pergi rumah kawan-kawan saya, anak 11 orang. Bila waktu duha, hari Sabtu Ahad, mak dia jerit, duha. Saya tengah sarapan kat rumah dia, anak-anak dia 11 orang ni semua masuk rumah berlari-lari. Semua sembahyang duha dekat celah ruang tamu. Tuan bayang anak kecil-kecil sebelah bersusun-susun. Masa tu saya belum ada anak lagi, sekarang 4 orang lah. Sebelah orang dia bersusun-susun, masuk-masuk dia sembahyang. Celah kaki saya sembahyang, laju-laju. Allahu Akbar. Masa tu saya kata apalah budak ni sembahyang laju. Tapi saya kenang-kenang balik, saya ada tua-tua ni sembahyang duha pun tidak kan. Budak kecil-kecil sembahyang laju-laju. Ke kita yang tua-tua sembahyang laju-laju juga? Laju budak-budak. Kalau budak kecil-kecil okeylah, dah tua-tua sembahyang laju-laju. Macam sembahyang tu macam nak berperang. Campak tangan ke atas, ke bawah, kepala ke atas, habis kan. Sembahyang tak ada apa-apa, kosong. Allahu Akbar. Tak tahulah apa nak jadi. Tuan-tuan kita banyak taubat. Sembahyang lalai ni pun dosa. Ustaz saya tak ada dosa. Akak tak pernah lalai sembahyang. Adalah juga, bukan adalah juga. Ada juga ke memang selalu lalai? Selalu. Jadi banyak bertaubat tu pun dosa. Mana tak dosa? Kata ulama, antara dosa yang paling besar menyebut nama Allah tanpa ada rasa. Sebut nama Allah tanpa ada rasa, tak rasa apa-apa. Tak berdosa ke? Kezaliman yang sangat besar. Kalau kita sebut kita tengah ceramah ni, tiba-tiba ada artis terkenal datang dengan ceramah saya contohnya. Contoh siapa? Yang laki suka siapa? Perempuan. Artis yang baik-baik siapa? Tiba-tiba dengan ceramah saya yang perempuan, tiba Nilofa datang dengan ceramah contohnya kan. Saya ceramah kat Terengganu, semua nak tunduk tidur, penat, mungkin kerja kot. Orang kerja-kerja kan, semua kerja berat-berat, dia datang dengan ceramah tengah hari. Jadi saya tengok semua tunduk je. Bila saya sebut abang-abang suka siapa, dia sebut imam yang Cik Zohor tu kata Nilofa. Jadi semua terbangun. Semua mengantuk hilang. Jadi bayangkan kalau sebut nama Nilofa boleh hilang ngantuk, takkan sebut nama Allah sampai tidur-tidur.
Kan? Patutnya ni orang baik-baik lah. Ni Lufah tu orang baik. Allah beri hidayat kebaikan mencurah-curah. Orang baik-baik. Bayangkan tuan-puan, nama Allah takkan tak boleh buat kita pergi masjid. Subuh tak pergi masjid. Dengan nama Allah subuh, tak sedar pun masa bila azan. Macam tak ada azan masjid. Bukan masjid tak ada azan. Hati kita yang tak dengar azan. Saya ingat saya tak pergi masjid. Masa tu balik daripada Kuantan kot. Jauh sampai masa tu. Sampai kat rumah dah pukul 3.30 pagi. Subuh tu saya tak datang masjid. Malu. Sekali cikgu, seorang cikgu cakap kat saya, Bi, tak nampak subuh tadi? Rumah blackout cikgu malam tadi. Memang blackout betul lah. Rumah tak ada lampu. Dia tak perasan jam. Cikgu kata bukan rumah blackout, hati tu blackout. Jadi sampai sekarang saya ingat. Jadi kalau subuh tak pergi, saya kata hati saya dah blackout dah. Saya tak fikir panjang lah ni. Bukan rumah blackout, hati blackout. Tak nampak jam, jam tak bunyi, azan tak dengar. Tu semua tipu je. Kalau hari-hari, kalau sekali sepanjang hidup, tak apa hari-hari. Sebab hati blackout. Hati apa? Blackout. Saya dengar ceramah dulu. Saya pernah duduk taklim membaca hadis kan. Baca hadis, dia baca tak urai-urai. Tengah-tengah dia baca tu, saya tersengguk-sengguk tau. Sampai sekarang saya ingat. Sengguk-sengguk gitu. Macam, teruk betul lah. Balik sekolah kan, masa budak-budak tu, tersengguk-sengguk. Cikgu saya bisik kat saya. Wah, Ibit, dah jadi ulama besar. Kenapa cikgu? Nabi cakap pun kau tidur. Sampai sekarang saya tak boleh tidur dah. Tak boleh tidur dah. Nabi cakap kita tidur. Malu tak dengar hadis Nabi? Walaupun baca tu orang tua, baca tak apa dengar. Bukan masalah orang tua tu, kan Allah tengok kita. Kan Allah tengok. Kenapa kita nak tidur? Allah tengok kita tersungguh-sungguh. Macam penat, macam tunjuk, ya penat betul lah. Tapi kalau orang tidur, kita maafkan dia. Dia sepanjang tahajud, saya tak tahajud macam tu. Jangan tengok orang tidur, astagfirullah, blackout hati kau kan. Tengok orang tu blackout. Tak, untuk kita. Untuk orang lain, kita maafkan dia, kita doa dia. Untuk kita jangan bagi peluang. Kita marah diri kita sendiri. Kalau orang marah kita, kita kecil hati, marah diri kita sendiri. Apa nak jadi dengan kau ni? Kalau orang lain cakap macam tu, kita boleh bertumbuk dengan dia. Jadi tuan-puan sekalian, dia amalkan doa-doa tu, hilang apa-apa, baca doa musibah tadi. Dan saya masukkan buku doa hijau dan kuning ni. Kemudian saya ada tulis buku tangisan. Tuan-puan dah baca belum? Siapa dah baca buku ni? Orang Kuantan. Tuan-puan bacalah. Supaya banyak nangis, dapat kekuatan. Nangis ni kekuatan orang Islam. Tak nangis ni tanda hati gelap. Kalau tak nangis, tanda hati gelap. Sayyidina Umar dah jadi khalifah, kubur sebelah kubur Nabi. Bayangkan orang macam ni pun masih dia hidup jadi imam, dibaca innama ashku basi wa huzni ilallah. Kata Abdullah bin Umar, 1000 orang semayang, aku duduk 3 saf daripada belakang, aku dengar bapa aku menangis dalam semayang begitu kuat. Hari yang sama ada sahabat duduk saf paling belakang, aku dengar bapa aku nangis dalam solat. Kita dengar imam kita baca tadi kan, lembut je baca. Bila kita dengar, kita rasa apa? Nak nangis. Rasa nak nangis. Pagi-pagi dah rasa sebab datang Kuantan ni, dia rasa bersyukur. Saya rasa saya punya datang Kuantan ni dah berbaloi. Dengar imam tadi baca sembahyang subuh je. Rasa berbaloi. Rasa apa? Dengan nama Allah. Untung rasa sejuk hati pagi-pagi dengan nama Allah, kalam Allah, minta ampun. Bukan nangis sebab faham, nangis sebab tak faham. Ya Allah, tak apa faham pula ni. Ya Allah, minta ampun lah, dah 10 tahun hidup ni. Ceramah mata kata orang imam ni baca benda aku tak faham pula ni. Faham yang lepas subuh je, yang translate tadi tu, yang tu faham. Jadi kena nangis. Ya Allah, ampun lah, dah 10 tahun sembahyang ni pun tak faham ni. Ya Allah, minta ampun. Ya Allah, maafkanlah saya, minta ampun. Jadi tuan-puan, tangisan umat salah satu menangis bila baca Quran. Kata Nabi, bacalah Quran seperti mana ia diturunkan. Quran diturunkan dengan susah payah, mujahadah. Kita rasa nangis. Rasa apa? Rasa menangis. Boleh insyaAllah menangis. Memberi dengan rasa rendah diri. Memberi dengan rendah diri. Dapat duit, kita bayar zakat. Yang kedekut bayar zakat, tu tanda hati kotor. Duit kan tu simpan dalam akaun kan, Ustaz abang kita kan, pindah ke tabung haji contoh. Duit dah banyak, dah 2 tahun tak ni pindah tabung haji. Tabung haji pindah pula pada HB, pindah tabung haji kan. Tabung haji pindah ke sini, pindah ke sini. Jadi apa buat tadi duit tu? Duit tu ada apa? Ada zakat, ada zakat. 2.5%. Tamanya duit memang tak bergerak dah. Kita pun tahu kena bayar zakat. Kalau lagi takwa, duit-duit gaji kita pun kita kira juga. Untuk takwa kita, sebab yalah kalau nak kira keperluan kita ni macam tak pernah sudah-sudah gayanya, bertambah-tambah. Jadi kita basingkan duit tu, lebih kurang 2.5% kita bayar zakat. Kalau pejabat zakat tak terima sebab dia kata tak cukup, tak payah, tapi ambil juga beri pada orang lain. Niat juga beri kepada mana-mana orang kita beri. Jadi begitulah tangisan umat supaya banyak nangis. Belilah satu seorang, kalau tak nangis pulang baliklah. Saya gurau je. Satu lagi saya tulis ni buku yang baru sekali, Isteriku Bidadari, 11 kaedah bimbing keluarga. Saya ada bawa, ada jual kat luar tu, 11 kaedah bimbing keluarga. Ramai wanita-wanita bisa jadi ubat buat hati mereka. Ada 11 kaedah. Salah satu yang saya kata selalu buat amalan taklim tu saya masukkan, tapi dalam kisah-kisah, bukan hadis-hadis. Buat amalan taklim. Siapa kat rumah dia ada amalan taklim? Angkat tangan. Siapa kat rumah ada amalan taklim? Angkat tangan tinggi-tinggi, jangan malu-malu.
amalan Quran dan hadis Nabi SAW dibaca dalam keluarga, angkat tangan. Tak berapa ada semua malu ikhlas Jadi kat rumah mulakan bacaan Quran dan hadis Nabi SAW. Tuan-puan buat ni dalam masa 4 bulan, kalau keluarga tak berubah jumpa saya, tampar muka saya kuat-kuat. Tapi saya check lah, kalau banyak tinggal saya tampar semula lah. Baca seminggu sekali memang kena tampar lah kan. Jadi baca hari-hari, sian anak isteri kita. Ya Allah, orang nak keluarga bahagia, tapi duduk sekali dalam keluarga pun tak pernah. Nak keluarga bahagia, tapi duduk sekali tak pernah. Tuan-puan bayang, benda yang paling banyak masa kita orang hari ni dalam hidup ni bersama keluarga. Untuk kerja apa pun ada kursus dia. Tapi untuk agama untuk keluarga orang baiki keluarga dengan Quran, hadis Nabi, tu obat dia. Dia mulakan kat rumah baca Quran, hadis Nabi. Duduk dengan isteri baca, yang abang minta maaf lah yang abang berdosa. Dosa apa? Besar dosa abang. Kahwin dengan awak dah 8 tahun, abang tak pernah dengar Fatihah awak. Apalah dosa abang? Kahwin 8 tahun, love till jannah. Anak muda sekarang kata apa? Love till jannah. Cinta sampai syurga. Tak tahu syurga yang mana dia nak pergi. Sebab Fatihah pun tak pernah dengar. Gila ke tak gila? Keluarga orang Islam, Fatihah isteri tak pernah dengar. Keluarga orang Islam, Fatihah isteri tak pernah dengar. Fatihah anak dah umur 15 tahun, sekali pun bapak tak ada dengar Fatihah anak dia. Semoga Allah maafkan kita. Kalimah pun kita tak ajar pada anak kita. Kalimah tak ajar anak. Sampai anak kita hari-hari cakap Ultraman power, tapi tak cakap Allah power. Dah hilang dah. Apa jadi anak kita? Sampai bila kita cakap nak Ultraman power juga, Allah power juga. Ultraman power ke tak power ya kan? Anak pula jadi macam, sampai anak kita penuh kebesaran hati dia dengan selain daripada Allah. Tuan-tuan, orang beriman, dia berusaha macam orang gila. Abu Bakar iman paling kuat kerja. Tapi hati dia siang malam puji Allah. Siang malam puji Allah. Hati dia bergantung pada siapa? Pada Allah. Kita ini memang kuat kerja, rajin, suruh belajar rajin, kerja macam orang gila, tapi hati dah tak puji Allah. Tu tanda apa? Dah takut nak puji Allah. Nak Allah baik kat kita. Nak cakap dengan anak macam tu pun tak tercakap. Yang baik Allah kat kita kan. Maknanya kita hari ni dah kahwin 7 tahun. Anniversary ke-7 kan. 7 tahun contohnya lah. Dah 7 tahun kita bersama yang, ya Allah, macam-macam nikmat Allah beri kita. Betul tak ya? Betul bang. Daripada dulu kita kan tak ada apa-apa. Alhamdulillah Allah beri. Nak buat loan kereta pun tak ada. Naik motor je kita jauh-jauh. Allah bagi nikmat macam-macam. Baik kan Allah? Lagi nikmat bang, dalam rumah tangga Allah beri dah anak, Allah beri macam ni. Baik tak Allah? Ni dia tengah dengar kita cakap ni. 24 jam dia dengar kita. Kita bercakap tak pernah fikir dia. Dia je yang dengar kita cakap 24 jam. Siapa yang sudi dengar kita cakap 24 jam? Suami kita, jangan harap. Isteri kita, tak payah harap. Mak ayah kita, mak yang paling sayang anak, cinta yang paling hebat dalam dunia, cinta mak pada anak dia. Yang kalau tuan pun nak belajar cinta, belajar dengan mak. Itu pun mak kalau anak dia ulang-ulang tanya, mak dia pelempang juga anak tu kan. Matilah mak macam ni kan. Tak boleh tahan dia, nak marah juga. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, yang dengar kita cakap 24 jam Allah. Dia dengar doa kita 24 jam. Dia suka orang minta. Siap cakap minta lagi. Kita berani cakap dengan anak, nak minta lah kan. Kedai RM2 boleh lah. Nak minta, nak ambil kan. Kedai RM2 kan. Banyak sikit ambil mainan kan. Tapi kalau tengok kedai RM20, minta maaf lah kan. Jadi tuan-puan sekalian, baca, jadi mulakan kat rumah. Saya tadi ada 11 kaedah hidupkan taklim dalam rumah. Baca Quran, hadis Nabi SAW. Siapa nak buat angkat tangan. Cek Fatihah isteri. Yang dengar Fatihah abang, kalau salah betulkan ya. Tapi kalau banyak sangat salah, jangan betulkan sekali semua. Abang mengamuk je lagi. Betulkan sikit je. Tu isteri pula baca. Kalau dengar salah, jangan kata astagfirullah, 30 tahun kahwin, tak sah semayang awak, masuk neraka lah. Tak, dengar salah, relax je, bertenang. Jangan terus betulkan, bertenang. Masya Allah, wah, syabas, Masya Allah. Kita nak keluarga kita bangun, kita kena macam ni, beri galakan. Banyak beri targhib, semangat. Dia kata 70% targhib, beri semangat. Ancaman-ancaman neraka ni kurangkan. Cerita juga, tapi tak sebanyak cerita kebaikan, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Supaya bila anak kita besar, dia sayang kepada Allah. Ni tak anak-anak pada kecil, tuan-tuan tahu yang saya jumpa baru ni cerita sekolah, ada 7 orang budak tak percaya Tuhan. Cerita sekolah ni saya jumpa, program cerita sekolah itu, 7 orang budak tak percaya Tuhan. Saya bila berbual, mak dia tak tahu pun anak dia dah tak semayang, bukan hari ni, dia tak nak semayang langsung lah, dia tak percaya Tuhan. Saya tanya seorang ni, kenapa tak percaya? Dia kata, dia kenapa? Dia cakap, Tuhan mana ada ustaz, tanya saya macam-macam. Tapi saya kaji-kaji satu, dia kata mak ayah saya semayang, tapi tak ada kasih sayang. Dengan saya tak sempat pandang budak perempuan ni. Tingkatan 4, 5. Tak sempat pandang saya. Jadi saya kata tak bahagia pun semayang. Baik tak semayang ustaz, lagi bahagia dia kata. Jadi dia cakap macam tu kat saya. Jadi pertama sebab kurang kasih sayang dalam keluarga.
Kasih sayang ni sampai anak-anak abang semua doa, ya Allah kalau saya dapat suami, saya nak suami macam ayah saya. Itu tanda anak kita gembira dengan kita dan agama yang ada dalam diri kita. Kalau anak perempuan, anak lelaki pula doa, ya Allah kalau saya nak dapat mak, saya nak warak macam, nak dapat isteri macam mak saya. Jangan sampai anak doa, ya Allah janganlah dapat suami macam bapak saya, meninggal lah saya kan. Asyhadu an la ilaha illallah, tak maulah macam ni. Pergi masjid balik mengamuk, pergi masjid balik mengamuk je hari 24 jam mengamuk, tahu marah je, neraka. Kejut anak subuh, bangun nak, lepas dengar ceramah esok kejut anak, bangun nak subuh, nak Allah sayang tak, nak syurga, bangun subuh ya. Astaghfirullah nak, neraka lah kau kan. Baru sekali je kejut syurga, yang kedua dah neraka dah kan. Tak ada sahabat langsung sebab kita kejut tu tak ikhlas. Kita dakwah tu tak ada ikhlas. Dakwah tak ikhlas. Tak ikhlas ni memang cepat nak marah. Dia tak ikhlas. Orang dulu seronok ingatkan semayang, seronok ingatkan agama. Nabi, anak Nabi dah warak Fatimah. Tapi 6 bulan kata Anas bin Malik, dia pergi kejut Fatimah setiap pagi. Dia tak payah kejut dah. Fatimah mesti dah bangun tahajud. Tapi Nabi suka untuk berdakwah, cinta untuk berdakwah. Sampai kat rumah Fatimah,